Assalamualaikum. Jom belajar dengan Mami Intan. Jangan lupa subscribe channel Mami, like and share semua yang Mami kongsikan, dan jangan lupa tinggalkan komen anda. Okey, kita akan bincangkan bahagian ketiga dalam genetic inheritance, iaitu genetic mapping. Right. So, dalam genetic mapping ni sebenarnya, actually kita nak tengok jarak antara linked genes, di mana kita tahu linked genes adalah beberapa genes yang berada di dalam kromosom yang sama. For example, di dalam gambar ni kita ada gene A, gene C dan juga gene B. Tetapi apa yang kita boleh nampak di dalam gambar rajah berdasarkan kedudukan linked genes ini, jarak antara gene-gene yang berkaitan adalah berbeza. For example, jarak antara gene A dengan C adalah lebih hampir berbanding jarak antara gene B dan juga gene C. So, if crossing over may occur during the meiosis, new recombinant progeny will form known as a recombinant. Itu teori yang mengatakan kalau berlakunya crossing over during proses meiosis, so kita tendensi untuk menghasilkan anak dalam keadaan recombinant. So percentage, peratus offspring which show the recombinant kita panggil sebagai crossing over value ataupun kita tulis sebagai COV. Alright. So keadaan COV ni ada dua. Alright. So sebelum tu ini adalah formula yang kita akan gunakan untuk mengira COV. So formulanya adalah kita akan mengambil total number of recombinant, maknanya total number of offspring, anak-anak yang dalam keadaan recombinant, dengan total number of offspring, maknanya keseluruhan anak. Anak-anak yang recombinant dan anak-anak yang parental, dan kita akan timeskan dengan 100. Formula ni kena hafal. Maksudnya kalau soalan berkaitan minta kita kira genetic mapping, so adalah menjadi kewajipan untuk menulis formula ini dengan betul. So apa yang you all kena tahu tentang COV? Alright. So kalau percentage of recombinant adalah besar, means jarak antara satu gene dengan satu gene tu adalah tinggi, so ia mengatakan bahawa keberangkalian untuk mengalami crossing over adalah tinggi. Right? Tetapi kalau kita dapati percentage of recombinant, nilai COV tu adalah kecil, so itu menunjukkan bahawa jarak antara gene itu adalah sangat rapat. Alright, so ini menyebabkan keberangkalian untuk mengalami crossing over adalah rendah. So distance, jarak antara gene tu kita akan express menggunakan perkataan map units. Alright, di mana satu map unit ni sebenarnya persamaan dengan 1% of recombinant, tetapi kita mempunyai SI unit iaitu centimorgan yang boleh digunakan untuk dijadikan unit for the distance antara genes. Alright. Kita tengok contoh yang pertama. Soalan ni dia bagi tahu in tomatoes, alright, melibatkan linked genes R dan S, di mana R dominant carried the phenotype dominant round, R recessive carried a pear shape, recessive phenotype, S dominant carried the simple flower, and S recessive carried the complex flower. And it said that a cross is done between tomatoes, RS/RS hetero, and then dengan homozygote recessive tomatoes RS resulting F1 as follow. Maknanya dia menghasilkan anak-anak satu round simple 85, round complex 23, pure simple 19 dan pure complex 83. Kalau you all tengok, round simple 85, pure complex 83. Besar kan? Berbanding dengan round complex 23, pure simple adalah 19. So, antara empat anak ni yang round simple dengan pure simple ni sebenarnya ini adalah parental phenotype. Manakala round complex ni
dengan pair shape simple ni, ini adalah recombinant. Okay, so kalau you all tengok formula tadi, kita kena kira berapa bilangan anak recombinant, right? So, okay, cara you all nak identify, biasanya recombinant phenotype mempunyai bilangan yang paling rendah. So sekarang ni 23 dengan 19 tu adalah lebih rendah berbanding dengan 85 dengan 83. So we can say that round complex pair shape simple ni adalah recombinant. Alright. Okay. Right. Kita cuba jawab permasalahan yang diberikan tadi. Right. Okey, kita perlu menggunakan formula COV, total number of recombinant bahagi dengan total number of offspring darab dengan 100. Right. Okey, so kita tahu total number of recombinant adalah 23 tambah 19. Okey, total number of offspring 85 tambah 83 tambah 23 tambah 19 dan time hundreds, and kita akan dapat 20%. Okey, cuma jawapan akhir tidak boleh dalam simbol peratus. So kita kena tukarkan sedikit, tukarkan simbol peratus tu kepada perkataan map units ataupun simbol centimorgan. So apa yang kita boleh predict daripada jawapan pengiraan ini adalah, so we can say that gene R dengan gene S adalah linked because they are located in the same chromosome, and then jarak di antara gene R dengan gene S adalah hampir 20 map unit. So ia kelihatan agak jauh antara satu sama lain. So bila distance antara dua gene tu adalah agak jauh, so we can say that the possibility untuk berlakunya crossing over adalah tinggi. Alright. So ini satu contoh soalan minta kita kira COV. Alright. Contoh kedua ni adalah soalan dia tak minta kita kira COV, tetapi dia minta kita plotkan kedudukan di antara gene-gene they are linked ni. Contoh kita ada gene P, Q, R, S and they are linked, and then dia bagi kita COV antara P dengan Q 35, P dengan R 5%, R dengan Q 40%, Q dengan S 10% dan R dengan S adalah 30%. And then dia minta kita map the chromosome. Okay, so cara untuk kita map the chromosome ni yang kita kena identify antara kelima-lima COV yang dia bagi ni, yang mana mempunyai COV persen yang paling tinggi. So bila kita tengok, kita ada 35, 5, 40, 10 dan 30. So it very clear that jarak antara R dengan Q adalah paling jauh, iaitu 40%. Right. So apa yang kita kena buat? Kena buat garis macam ni. Scale macam ni. Right. So kita tahu jarak antara R dengan Q adalah paling jauh. So kita letak R dekat situ, Q dekat situ. So kita andaikan dia adalah 40 map units, and then seterusnya kita akan plot jarak gene yang kedua paling jauh. So jarak gene yang kedua paling jauh adalah P dengan Q. So kita boleh andai P dekat situ, so Q dekat situ, so jarak dia dalam 35%. And then kita kena plot lagi jarak antara R dengan S. So dalam 30%. So kemungkinan S dekat situ, so jarak dia 30 map units. Alright, and then Q dengan S adalah 10. Right, and then P dengan R adalah 5 map unit. So inilah yang kita kena lukis ataupun kena buat kalau soalan minta kita mapkan all the linked genes yang terlibat. Di mana dia bagi kita crossing over, daripada maklumat crossing over tu kita kena plotkan what we call the scale ni. Boleh. Alright. Untuk soalan genetic mapping tak banyak sebenarnya, tapi kalau dia tanya pun semua berkitar minta kita kira COV ataupun minta kita plotkan skala gene map pada skala ni. Boleh. Alright. So apa yang kita boleh kata daripada ni, bahawa melalui genetic mapping kita boleh tahu distance antara dua genes, right, and then kita juga boleh tahu linear sequence of the linked genes on the chromosome. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe channel Mami, like and share apa yang Mami kongsikan pada kali ini, dan jangan lupa tinggalkan komen. Sehingga berjumpa lagi. Bye.